Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani belajar pelajaran nakahat, tajuknya kufu. Di sana apa dia pengertian kufu, perkara-perkara kufu, dan dalam perkara-perkara kufu itu ada 4 perkara akan tani akan coba terangkan kepada kamu. Okey. Pengertian kufu. Kufu ialah setaraf, seperti anak orang alim dengan anak orang alim, anak orang baik-baik dengan anak orang baik-baik. Artinya kufu ni setaraf, setaraf sama level. Kalau suaminya orang alim, bakal istrinya pun orang alim. Kalau istrinya orang baik-baik, bakal suaminya pun orang baik-baik. Itu maksudnya setara. Kemudian kufu adalah diambil kira, yang diiktibarkan pada nikah itu. Tetapi ia bukanlah syarat bagi sah nikah. Artinya kufu ni kalau kata ni kan berumah tangga, kata ni pun ambil kira, mesti kata ni ambil kira jualah. Jangan kata ni kawin-kawin saja disebabkan rupa lawa, tapi perangainya tidak baik. Kita ni perlu selidiki dulu, kita ni perlu mencari bakal suami ataupun bakal isteri itu, visi benar-benar. Artinya kufu ni diambil kira lah supaya kata ni tidak timbul masalah dalam pernikahan tani nanti, ataupun perkahwinan tani nanti. Okay, kufu ni adalah hak perempuan dan hak wali. Jadinya perempuan ada hak menentukan dengan siapa ia berkahwin, macam mana ciri-ciri laki-laki yang dikahwininya itu untuk menjadi suaminya. Itu hak perempuan. Cuma tu je dengan hak wali. Kalau kamu perhatikan, zaman dulu bapa mama lah yang tukang mencarikan jodoh bagi anak perempuannya. Supaya apa tu? Sebenarnya indung berbuat cuma tu supaya anaknya tu hidupnya terjamin dengan laki-laki pilihan bapa katanya tu. Tapi zaman dulu tu laki-lakinya orangnya baik-baik, dan kata ni zaman dulu terlalu sosial. Indah zaman sekarang ni macam-macam kata ni dengar, macam-macam kata ni lihat perangai seseorang tu. Kadang-kadang mengikut ala barat, kadang-kadang caranya sifatnya ataupun cara apa yang dibuatnya tu macam bukan lagi cara Islam. Okey. Kemudian perkara kufu, di mana perkara kufu ni ada 4. Yang pertama, selamat daripada segala aib yang mensabitkan bagi khiyar fasah nikah seperti. Okey, maksudnya di sini perkara kufu yang pertama ni kita ni lihatlah dari segi aib yang boleh mendatangkan khiyar. Jadinya kita ni lihatlah dulu aib ni. Sekiranya ada pada seseorang tu aib, contohnya sini seperti gila, jazam yang kusta, sopak yang dibalar, terpotong zakar, lemah zakar, buta, terpotong tangan, tidak cantik. Artinya janganlah dalam perkara kufu itu ada perkara-perkara yang aib. Artinya selamat. Nanti selamat ini maksudnya tidak bersih. Bakal perempuan ataupun bakal suami yang kata ni cari itu selamat daripada segala aib yang cikgu bacakan tadi ni.
Jangan ada bakal suami atau istri itu gila. Penyakit gila tu. Jangan ada bakal suami atau istri itu penyakit kulit, iaitu penyakit kusta, balar. Jangan ada bakal suami kita itu terpotong zakarnya ataupun lemah zakarnya. Jangan ada pasangan kita itu buta. Sebelum-belumnya janganlah. Carilah orang yang dapat melihatlah dulu. Kemudian janganlah ada bakal suami ataupun istri kita itu terpotong tangannya. Kalau terpotong tangan, macam mana mencari rezeki? Macam mana bini kamu memasak? Macam mana laki kamu mencari usen, kan bekerja? Dan tidak cantik. Sebelum-belumnya zaman sekarang ni pandai sudah. Dorang melihat rupa dulu, bukan lagi melihat akhlaknya, bukan lagi melihat perangainya. Dorang cari melihat rupa cantiknya tu dulu. Ya, paham tak? Jadinya ini perkara yang pertama. Jangan ada aib yang cikgu sebutkan ini. Infonya sana tidak dikira sekufu walaupun ianya memiliki jenis aib yang sama seperti lelaki sopak dengan perempuan sopak. Kerana manusia benci aib orang dan tidak benci aib sendiri. Artinya janganlah kita ni mentang-mentang kita ni buta, kita ni cari bakal laki kita ni buta, bakal suami kita ni bakal istri kita ni buta. Itu dah kira sepupu tu. Di mana kita ni kalau boleh menghindar daripada perkara-perkara yang aib itu. Kemudian dari sebelah bapa. Ini kuatnya sebelah bapa ni kuat. Misalnya seperti berikut. Lelaki yang baru memeluk agama Islam, baru memeluk, artinya malaf, artinya memang keturunannya bukan Islam tu, adalah tidak sekufu dengan perempuan Islam yang berketurunan Islam. Ini kufu ni sebagai saja banyak yang disebut tadi, dia ambil kira. Tapi kebanyakan je orang masa ni kahwin mualaf dengan yang beragama Islam. Tapi tidak pernah masalah. Perkahwinannya tetap sah juga. Okay? Lelaki yang bukan berbangsa Arab tidak sekufu dengan perempuan yang berbangsa Arab. Artinya kalau orang Arab ni biasanya kahwin dengan orang Arab. Tapi ada orang Arab kahwin dengan orang bukan Arab, orang Melayu. Ini maksudnya dah sekufu tapi tidak ada masalah. Ini cuma ia memberitahu saja kalau ikutkan yang diambil kira, lebih baik kita ni berkahwin dengan orang Melayu dengan orang Melayu, orang Arab dengan orang Arab, itu yang sebaik-baiknya. Supaya tidak timbul masalah. Ini kadang-kadang orang banyak kahwin, lakinya orang putih, bininya Islam. Kemudian 2-3 tahun bercerai dia. Itu sebabnya tu. Kenapa diambil kira kufu tu. Kemudian yang ketiga, ifah. Ifah ialah menahan diri daripada perkara yang haram. Misalnya seperti berikut. Lelaki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang tidak fasik. Menahan diri daripada perkara yang haram. Ini perkara haram ini, fasik ini yang melakukan perkara dosa besar ini. Berkekalan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa besar itu misalnya apa? Minum arak kah, berzina kah, berjudi kah. Artinya lelaki yang fasik ini tidak sekufu dengan perempuan yang tidak fasik. Lakinya melakukan perkara-perkara dosa besar. Bininya orang baik-baik. Orang yang tidak pernah melakukan perkara macam itu. Kedua, lelaki yang membuat bid'ah, yang berbohong, tidak kufu dengan perempuan ahli sunnah. Berlawanan gitu. Seorang tukang menyeleweng, bininya orang alim-alim mengikut sunnah. Ini tidak kufu. Okay, yang keempat, herfah. Herfah iaitu kepandaian. Kepandaian atau pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Misalnya seperti lelaki yang mempunyai kepandaian atau pekerjaan yang hina tidak sekufu dengan
perempuan yang mempunyai kepandaian atau pekerjaan yang tinggi daripadanya. Kalau kita lihat sekarang ini ada suaminya pekerjaannya rendah, rendah, kerja bininya pulang tinggi, bininya pulang jadi bos, lakinya cuma jadi kuli. Jadinya ini indah sekufu. Tetapi indah jadi kata ni semestinya ada je orang cuma ni lakinya cuma kerja biasa, gaji pun rendah, tapi bininya gajinya beribu-ribu. Tapi indah je masalah. Tapi sebaik-baiknya carilah laki-laki yang boleh membagi makan ke tani secukupnya dalam tempoh orang sebulan atau boleh tani kanyang. Jangan minggu pertamanya tani kanyang, lepas satu kebulur. Sebab tu tadi ambil kira kufuan. Okey. Lelaki yang pekerjaannya sebagai tukang sapu sampah tidak sekufu dengan perempuan anak daripada tukang jahit. Itulah maksud masalahnya di sana tu. Kenapa takut timbul betul kan? Takut timbul masalah rumah tangga. Indah tahan 2-3 tahun sudah bercerai. Artinya cari yang kufu lah. Okay? Beberapa masalah yang berkaitan dengan kufu. Yang pertama, perempuan dan wali reda menggugurkan kufu dengan lelaki yang tidak kufu sebagai suaminya. Kufu ni boleh digugurkan. Janganlah kita ni terlalu memandang pekerjaan pekerjaan seseorang itu. Kadang rezeki yang kecil itu pun indah putus-putus juga. Menggugurkan kufuan ni hukumnya adalah harus. Yang kedua, perempuan reda dengan dinikahkan oleh wali hakim dengan lelaki yang suami yang tidak sekufu dengannya. Artinya hukumnya adalah tidak sah. Perempuan ini reda dikawinkan oleh wali hakim. Dan boleh tu wali hakim menikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu. Maka hukumnya adalah tidak sah. Kenapa tidak sah tu? Kerana wali hakim ini bukan bapa si perempuan itu. Maksudnya. Yang ketiga, perempuan reda dinikahkan dengan lelaki yang suami yang tidak sekufu dengannya. Sedangkan sebahagian wali ada yang tidak reda dan sebahagian lagi sebaliknya. Perempuan ini suka reda dengan lelaki yang tidak sekufu, tetapi sebahagian walinya indah suka dan sebahagian yang lain suka, maka hukumnya tidak sah. Mesti kalau boleh setuju bah. Kalau setuju tu artinya sah nikahnya tu. Okey. Yang keempat, perempuan yang dara dinikahkan dengan lelaki yang suami yang tidak sekufu dengannya. Sedangkan perempuan itu dan bapanya atau datuknya tidak reda. Perempuan ini suka kan laki-laki itu yang dah sekufu. Sedangkan bapa dan datuknya ni indah reda. Indah juga dapat. Maka tidak sah perkahwinan itu. Ya. Info di sana, lelaki yang ditegah oleh mahkamah daripada membelanjakan hartanya disebabkan oleh membazir yang disafir adalah tidak sekufu dengan perempuan yang siuman, yang fikirannya rasyidah. Artinya perempuan siuman ini perempuan yang berakal lah, berfikiran. Itu maksudnya. Ini lelaki yang ditegah oleh mahkamah disebabkan membazir adalah tidak sekufu dengan perempuan yang siuman fikirannya, baik fikirannya, yakni dalam bahasa Arab rasyidah. Okay, sampai sana dulu tajuk kufu kata ni hari ini. Harap-harap kamu faham apa yang cikgu terangkan. Okay, sampai sana wallahu alam bisawab.